screen ni. Boleh nampak ke? Sebelum kita mulakan. Okay. And saya tengok dekat Malakat Mall. Kita test dulu. Test dulu kalau okey. Malakat Mall live. Okey. Clear tak? Alright. Okay, clear. Okay. Oh, dia ada lagging sikit. Okay. Baik, tak apa. Kita teruskan. Jadi, okay, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sekarang live dengan saya, Coach Fazil. Dan hari ini insyaAllah, ini pertama kali saya menggunakan FB Live menggunakan sharing screen, sebab biasanya saya menggunakan presentation ni untuk menjelaskan kepada mereka-mereka yang datang berjumpa dengan saya apa sebenarnya yang saya cuba mulakan dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat di Brainy Bunch, di koperasi dan sebagainya. Sebab banyak yang mungkin tak faham, jadi bila dia tak faham, dia tidak memahami tujuan utama apa yang kita cuba lakukan. Okay. Jadi insyaAllah hari ini saya akan menggunakan platform ini sebagai memberi penjelasan tentang apa yang kita cuba perjuangkan. Tapi sebelum saya nak go through live ni, saya mohon kawan-kawan semua tolong share FB Live kita hari ini, dan insyaAllah semoga ia memberi manfaat dan memberi penjelasan sebenarnya apa yang diperjuangkan di Malakat Mall. Baik, kita boleh berinteraksi sebab saya juga berada di comment section. So kalau sebelum kita teruskan, boleh saya dengar pula. Kita nak tahu sama ada audio clear tak? Suara boleh dengar dengan jelas? Kalau suara jelas, clear, boleh tolong komen sedikit di bahagian komen, dan sambil-sambil kita invite kawan-kawan kita dekat semua platform untuk bantu sebarkan kita punya audience pada pagi ini, insyaAllah. Kan? Okay, clear, cantik. Alhamdulillah. Alright, so kita teruskan. Jadi topik saya adalah sebenarnya kebangkitan Islam jilid 2, ataupun yang kita panggil, atau saya panggil sebagai kebangkitan Islam yang dinanti. Okay, pada siapa yang tak mengenali saya Coach Fazil. Kali ni FB Live tak nampak muka saya sebab akan nampak screen presentation saya saja. Jadi apa yang kita cuba bawakan sebelum kita go through detail lagi kan. Alhamdulillah, semua clear, cantik. Kalau boleh komen juga daripada you all, daripada bahagian mana, duduk kat mana kat Malaysia, sambil tu kita invite kawan-kawan kita kan. Baik, kebangkitan Islam, kita tengok dalam sejarah dunia apabila Islam memerintah lebih 800 tahun, dan terakhirnya secara total kejatuhan Islam tu berakhir pada 1922, iaitu kerajaan Ottomaniyah. Tetapi kejatuhan itu telah jatuh beratus tahun sebelum kejatuhan akhir kerajaan Ottomaniyah. Dan bila kita melihat kepada kebangkitan yang dimulakan oleh pelbagai gerakan massa, gerakan pejuang-pejuang agama, kebiasaannya memfokus kepada kebangkitan kuasa politik. Mereka berusaha untuk membuat gerakan-gerakan ataupun perjuangan-perjuangan yang memfokuskan kepada kebangkitan kuasa politik. Dan kita melihat banyak kegagalan ataupun
apabila mereka berkuasa, maka Islam itu tidak lagi menjadi teras perjuangan mereka. Itu pun berlaku juga di seluruh dunia. Dan kalau kita melihat dalam konteks negara-negara Islam, sememangnya kuasa politik berada dengan orang Islam. Jadi apakah kebangkitan yang kita nanti? Apakah sebenarnya yang kita mahukan sebagai seorang Islam, sebagai seorang pejuang agama Islam? InsyaAllah. Jadi hari ini saya kupas sedikit apa yang kita cuba lakukan. Okay. Sebelum tu saya kena introduction pada mereka yang tak kenal saya lah, sebab saya guna platform Malakat Mall. Kalau saya guna platform Coach Fazil ataupun saya punya account sendiri, mungkin kenal lah saya kan, sebab dah follow saya. Jadi saya merupakan ni nama saya. Ni muka muda lah juga kan. Okay, nama saya Coach Fazil. Jadi saya merupakan founder atau pengasas Brainy Bunch dan Raudah Group dan juga Malakat Mall. Tapi apa yang saya nak tuan-puan faham, ini saya punya purpose in life. Atau matlamat hidup saya adalah membantu semua orang, membantu anda, membantu you, to assist you untuk mencapai kejayaan di dua dunia. Kejayaan dunia di dunia ini demi untuk mencapai kejayaan di alam akhirat. Jadi saya dalam proses itu saya memberi perkhidmatan secara percuma, bimbingan untuk anda semua mempunyai kekuatan ataupun kejayaan dalam kewangan, insya-Allah. Itu lebih kuranglah apa yang saya cuba mulakan. Ni keluarga saya, supaya kenal saya siapa, supaya ingat siapalah dia ni kan. Saya ada 5 orang anak. Anak yang kelima umur 6 tahun, anak yang pertama tahun ni alhamdulillah umur 16 tahun. Semua berada di sekolah Brainy Bunch dan isteri saya Puan Ifizah yang juga merupakan CEO Brainy Bunch. Di sinilah bermulanya perjuangan saya. Bukanlah bermulanya perjuangan saya dah berjuang agak mungkin sebelum tu lagi, tetapi mungkin secara revolusi, bukanlah revolusi, suatu perniagaan. Kalau mungkin orang melihat sebagai satu perniagaan, walaupun kami tidak melihat ini sebagai satu perniagaan. Kami bermula dengan Brainy Bunch di Kajang, Tadika Sarjana Impian. So untuk maklumat, saya beli satu tadika ni, nama dia Tadika Cahaya Gemilang tahun 2008. Dan kita buat brand sendiri tahun 2010 dan lancarkan Brainy Bunch. Ini kampus masih ada lagi di Kajang, Taman Sarjana Impian Kajang. Dan selepas saya ingat hampir 7 tahun, alhamdulillah, tahun 2016 kami beli tanah di Cyberjaya, dan tahun 2017 kita bina bangunan ni dalam tempoh setahun. Kita pindah ke bangunan Brainy Bunch di Selangor Cyber Valley sebenarnya, dekat Cyberjaya. Yang juga merupakan pusat katalis ataupun projek utama Raudah City. So Brainy Bunch di Cyberjaya, this is our complex, 5 ekar punya complex. Dan Brainy Bunch secara populationnya we have about almost now the group lah, kumpulan kita ada lebih kurang 1,800 pekerja. Pastinya dalam tempoh COVID ni agak ada mencabar sedikit, tapi insya-Allah. Dan secara financialnya, saya nak tuan-puan kenal supaya tahu, bila saya bercakap tentang ekonomi, saya bukan bercakap dalam konteks saya sebagai guru, coach saja, tetapi saya merupakan usahawan yang yang sedang menjalankan perniagaan, samalah macam usahawan lain. Tetapi perniagaan kita ni untuk apa? Perniagaan kita ni, cara kita run perniagaan kita prudent ke tidak? Ikut tak teknik-teknik ataupun sebab banyak orang mengajar tapi dia tidak ada pun perniagaan yang sebenar. Bukan salah mereka, itu okey, tak ada isu. Saya tidak ada masalah dengan mana-mana trainer yang tidak ada perniagaan mereka adalah training tu. Itu okey. Cuma saya nak beritahu yang saya adalah coach yang coach perniagaan. Dia orang tanya, coach apa ni? Coach bola ke? Bukan, coach perniagaan. Jadi secara financialnya, alhamdulillah, Brainy Bunch is going towards kewangan yang okey. Dan ini fokus kami. Maksudnya perniagaan-perniagaan yang saya bimbing, biasanya saya akan ceritakan apa yang saya buat di Brainy Bunch dan bagaimana saya boleh bantu anda sebagai usahawan untuk mempunyai
perkembangan perniagaan setara atau lebih lagi daripada Brainy Bunch. Dan dalam perniagaan ni yang paling penting adalah kita punya goal setting kita kan. Itu antara benda yang kita buatlah dalam bimbingan perniagaan, insya-Allah. Itu sesi yang lain. Ini lebih pada nak introduction who we are. This is how we started daripada satu kampus kepada 4 staff, 70 student pada 2010 dan berkembang ke 5, ke 15, 38, 56, 70, dan kita ada terkini kita ada 103 cawangan di seluruh negara. Kita ada 4 cawangan di Singapura dan juga kita ada 2 cawangan di Indonesia dan juga sekolah charity kami di Gaza. Dan okey, now kita jump terus tentang kebangkitan ekonomi Islam ataupun Islam Jilid 2. Saya nak mulakan Tok Ki kau saya pula. Kejap kena jawab Tok Ki jap. Tok Ki, saya tengah live. Saya call balik sekejap lagi boleh? Okey. Okey, baik. Okey, ni persoalan yang penting. Tuan-puan cuma okey, yang saya sebut 90% bisnes gagal ni bukan sekadar di Malaysia tetapi ni adalah statistik seluruh dunia. Kenapa 90% bisnes gagal? Ini persoalan yang kita semua kena tanya sebab terutamanya banyak orang yang dalam perniagaan dia kalau dia tidak memahami kenapa dan terus buat je, tak apa, insya-Allah rezeki ada. Dia betul lah rezeki memang ada, tapi bila kita sebut gagal ni tak semestinya ditutup perniagaan. Gagal ni tak semestinya dia bankrupt. Okey, gagal ni dalam kategori saya sebut gagal ni dia macam kais pagi makan pagi tu masih lagi dalam kategori belum berjaya lah, ataupun saya boleh ambil perumpamaan yang memang kalau berlaku sesuatu dia terus tak mampu meneruskan perniagaan tu, jadi consider masih lagi di tahap kegagalan. Jadi kenapa 90% perniagaan gagal? Okey, ini mitos dia kan, faktor kegagalan bisnes. Ini banyak guru-guru bisnes akan sebut benda ni lah. Guru-guru yang belajar daripada sistem kapitalis dia akan guna ni. Dia kata tak cukup ilmu. Ilmu ni dikaitkan dengan you kena pergi belajar, pergi masuk kelas, bayar puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu atau ribu-ribu lah. Saya cukup yakin bahawa ilmu penting. Tetapi kebanyakan mitos kan, gagal kerana ilmu ni dia kurang tepat. Sebab you tak perlu belajar sampai 1000 benda. You cuma kena tahu 1, 2, 3 benda yang basic. Okay? Tapi biasanya orang kata gagal kerana ilmu, gagal kerana tak cukup dana atau tak cukup modal. Yang ni banyak kalau kita tengok banyak perniagaan-perniagaan yang walaupun dana dia cukup, walaupun modal dia cukup, dia gagal juga. Gagal kerana buka tempat yang salah. Saya cerita tentang Brainy Bunch yang pertama kan, Tadika Cahayaku Gemilang yang kita beli tu, dia berada dalam sarjana impian, tempat dia sangat dalam. Maknanya kalau dia tepi jalan tak nampak pun Tadika. Tapi kalau ikut sekarang ni orang tak nak buka lah, orang nak buka kat tepi jalan, main road dan sebagainya. Tapi bagaimana dia walaupun duduk kat dalam tu pun dia boleh berjaya juga. Tu salah tempat, yelah kalau orang preference ataupun kalau kita belajar biasanya location. Dia tengok jenis perniagaan lah. Ada setengah jenis perniagaan macam retail memang sebaiknya the best location kan. Tapi bukan completely gagal kerana salah tempat. Ada je tempat macam kalau tengok nasi ayam kampung Bandar Bukit Puchong, out of nowhere, tapi satu KL tu pergi makan kat situ. So tempat can be a factor, boleh jadi satu faktor, tetapi bukan the main reason kan. Gagal kerana salah timing, salah masa kan. Yelah betul lah juga kan, tiba-tiba tengah PKP nak buka kedai, memang tak boleh lah nak buka kedai makan. Tak boleh lah sekarang, buat online boleh lah. Ini but not entirely kan. Gagal kerana salah market. Okay, kita pergi pasaran yang tak betul. Ini pun dia semua sebab-sebab ni semua bukannya entirely wrong. Saya sebut mitos ni maksudnya tidak boleh disalahkan secara sepenuhnya kan. Okay, 10 tahun dulu ni just a reflection kan. Kalau kita tengok 10 tahun dulu kita mempunyai kurang guru, mentor atau coach. So maksudnya 10 years ago nak cari guru bisnes ni tak banyak.
Memang very rare. Saya lepas habis, saya merupakan dulu sales director Dell Malaysia. Lepas saya berhenti Dell, saya ambil coaching license dengan Asian Coach International. Saya pergi US, dapatkan certification. Pada waktu tu, nak cari coach bisnes Melayu tak ramai. Ada few je, ada sikit je. Tapi hari ni, semua orang guru. Sebab mentor-mentor yang ada pada waktu tu dah melahirkan banyak mentor-mentor lain. Dan banyaklah guru-guru dan boleh kata ramai betul coach. Tak ada masalah. Kan? Jadi, tetapi apa yang berlaku adalah pegangan equity orang Islam dalam ekonomi kita secara total, secara makro perspektif ataupun generalnya makin berkurang. Kan? Itu yang pelik tu. Kalau kata isu dia, kalau pasal kurang ilmu, kurang dana dan sebagainya, kenapa lepas dah dapat ilmu tapi masih lagi yang menguasai ekonomi kita masih kurang. Bukan masih kurang je, kalau ikut data makin menurun pula pegangan equity Muslim. Ini yang apa yang berlaku ni. So kita kena faham kan. Kita kena faham the root cause, apa yang berlaku supaya kita tidak mengulangi ataupun tidak terperangkap dengan kesilapan yang sedang berlaku. Jadi itu yang saya cuba fahamkan. Alright. So walaupun dengan dana yang dan modal yang besar, kebanyakan bisnes masih gagal. Sebenarnya banyak juga yang mereka mempunyai dana tetapi dia masih gagal. Banyak je startup company yang gagal. Yang dapat grant daripada kerajaan juta-juta tapi gagal. Banyak. Saya bukan kata banyak. Lebih 90% gagal. Sebab dia ada banyak faktor-faktor dia lah. Dan ini hakikat yang saya cuba fahamkan. Ini berdasarkan kepada pengamatan saya dan bila terlibat langsung dengan usahawan. Sebab tahun lepas, tahun 2019, saya melancarkan program Ayo Bangkit yang hampir percuma. Dan pada waktu itu, lepas pada program saya menawarkan coaching dan coaching pun percuma. Dan saya melihat kepada satu trend. Sebenarnya memanglah kita berada dalam satu ekosistem yang majoriti bisnes akan gagal. Yang ini bukan hanya di negara Islam, negara Malaysia. Dia berlaku di seluruh dunia. Sebab mereka yang mencipta sistem ekonomi hari ini adalah mereka yang bukan Islam. Bukan pasal dia bukan Islam tu. Dia bukan Islam tu, banyak yang bukan Islam. Tetapi mereka yang mengawal sistem ekonomi dunia pada hari ini adalah golongan Zionis. Golongan yang sebenarnya bukan sekadar tidak suka kepada Islam, mereka tidak suka kat semua orang. Mereka hanya suka kat mereka je. Hanya mereka yang sealiran dengan mereka lah yang dilindungi. Sebab itu mereka mencipta satu sistem yang mana mereka akan tetap menguasai walau apa pun yang berlaku. Kita tengok dalam Perang Dunia Kedua. Kita tengok apabila France berperang dengan British. Dua-dua diberi modal oleh Yahudi, oleh kumpulan Yahudi ini. So kalau siapa-siapa menang pun dia menang juga. Sebab apa? Mereka adalah the man behind the scene. Dan itu yang berlaku. Lepas tu, selepas Perang Dunia Kedua, kita tidak ada perang besar. Adalah banyak juga perang-perang besar, serangan dan sebagainya. Dan mereka jugalah yang menjadi pendokong dan juga pencipta. Maka mereka mencipta satu sistem atau satu ekosistem untuk majoriti bisnes gagal. So maksudnya 90% akan fail, 10% akan so-called berjaya. Daripada 10% akan lahirlah 1% elit yang kebanyakannya akan turut serta bersama dengan mereka. Bukannya mengambil pemahaman agama dan sebagainya, tidak, tetapi bersikap seperti mereka. Mengambil, capitalize. Itu sistem dalam sistem ekonomi kapitalis. Apa kerja dia adalah untuk capitalize any situation even at the expense of life. Even walaupun dengan mengorbankan nyawa, mereka tidak ada masalah berbuat sedemikian. Maka tuan-puan kena faham. Sambil-sambil tu tolong share pada kawan-kawan yang lain. Alright. Next. So kita berada dalam sistem mereka. Okay, ini kena faham. Sistem mereka. Peraturan mereka. Of course, dia punya sistem. Dia feel padang mereka.
kan, dia padang mereka, permainan mereka is their game, kan. Kita duduk kat padang mereka, tempat dia, sistem dia dan sebagainya, dan pasaran mereka. Jadi logik akal dia, kalaulah dia memang kita pergi masuk rumah orang, rumah tu dia punya, dalam masuk rumah dia memanglah undang-undang dia. Apalah kekuatan yang kita ada nak boleh bangkang, nak bawa agama kita, nak bawa panduan yang Rasulullah SAW dah bagi pada kita, nak bawa perjuangan yang kita diarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Rasulullah SAW untuk mengikut dia punya guideline, guidance. Macam mana kita nak ikut kalau kita duduk kat rumah orang yang bukan sekadar tidak suka kepada Islam, tetapi mahu memastikan bahawa mereka yang berada dalam sistem mereka tetap orang kata apa, bersikap untuk tidak mengikuti apa-apa sistem lain. Kalau ada siapa nak ikut sistem lain, mereka akan gagalkan habis-habisan. Ini yang berlaku. Jadi apa tindakan kita? Okay. Presentation saya simple dia very straightforward. Kita nak buat apa? Kan? Ini sebab tu yang saya selalu sebut. Saya selalu sangat sebut dengan Datuk Nazim pun, bila kita berjumpa, kita cakap pasal membina ekosistem ekonomi Islam. Ada juga yang bila saya sebut ni, dia akan kata apa? Oh, bina ekosistem ekonomi Islam. Apa yang sekarang ni bukan Islam ke? Kita dah ada bank Islam, kita dah ada ekonomi Islam lah. Kita merupakan peneraju dalam sistem perbankan Islam dunia, contohnya. Tuan-puan, saya tidak komen, saya tak mau komen atas usaha-usaha yang telah dilakukan. Kita boleh kata itu adalah version-version yang kita boleh ada pada waktu dan ketika ini berdasarkan kekuatan dan kemampuan yang kita ada pada ketika ini. Tetapi deep in everyone's heart, saya harap kita merasakan, kita tahu bahawa sistem ekonomi Islam yang ada pada hari ini tidak menepati secara totalnya, secara keseluruhannya kita tidak menjiwai. Contohlah, kita bagi pinjaman yang mempunyai asas riba dalam pemberian pinjaman, walaupun diguna beberapa terma dan sebagainya, kaedah dan sebagainya, tetapi essence dia innamal a'malu binniyah. Saya bukan orang pandai sangat, tapi saya rasa essence dia ialah niat kita. Kalau kita jual, kita bagi pinjaman peribadi contohnya lah, kita pergi mana-mana, ataupun pinjaman modal pusingan perniagaan, niat kita pergi kat bank ataupun institusi adalah untuk mendapatkan modal perniagaan. Tak ada pun nak pergi beli barang lain, nak pergi beli minyak ke, beli apa ke, tak ada. Tapi tak apalah, pada waktu dan ketika ini mungkin itu yang terbaik yang kita ada. Kita tak nak komen kat situ. So biarlah sistem sekarang, saya pun terpaksa. Kita maksudnya buat masa ni tak ada masalah. Tetapi ianya tidaklah sampai untuk kita menghentikan pemikiran bagaimana kita boleh membina ekosistem ekonomi Islam kita yang tersendiri. Dan tuan-puan, kena faham bahawa saya sebut banyak dalam FB Live saya, yang mana dalam waktu PKP ini, maknanya semua duduk kat rumah, tak boleh buat banyak kerja dan sebagainya. Pada waktu inilah yang sepatutnya kita gunakan untuk kita bermuhasabah dan bertindak. Dia bukan muhasabah je, bertindak. Jadi tuan-puan, saya nak ajak semua, jom bantu kita sama-sama bina ekonomi, ekosistem ekonomi Islam. Jadi bila kita nak bawa balik pada basic sistem ekonomi Islam, kita kena belajar apa yang Nabi dah buat, kembali kepada formula yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi dah tunjuk pada kita. Nabi dia tunjuk benda yang bila saya tengok reflect balik, ya Allah, senang je, simple je, tak adalah susah mana. Apa yang susah sangat? Okey, apa yang kita berlaku, apa yang Nabi buat. Okey. Dan ini dah sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Okay, 13 tahun perjuangan Nabi di Mekah yang memfokus kepada pembangunan tauhid. Bermula dengan 3 tahun dakwah kepada keluarga dan sahabat, 10 tahun dakwah kepada umum. Tetapi apa yang Nabi terapkan di peringkat 13 tahun yang pertama adalah pembangunan akidah. Keyakinan bahawa Allah itu satu, Allah itulah yang wajib disembah, dan Nabi Muhammad SAW adalah pesuruh Allah ataupun messenger of Allah yang terakhir. Itu yang tempoh 13 tahun. Saya cukup yakin bahawa umat Islam
seluruh dunia hari ini dah biasa, makna kata dah tahu tentang ilmu tauhid ini. Mungkin kekuatan tu dia sebab dalam sistem ekonomi yang bukan Islam kekuatan tauhid ni banyaklah kita kurang naik kan. Keimanan ni macam tu. Tetapi kenapa itu berlaku? Sebab kita tidak duduk dalam bi'ah yang betul-betul kuat. Tetapi jarang sangat kita memahami peringkat kedua perjuangan Nabi Muhammad SAW selain daripada sejarah, selain daripada sirah, tetapi kita nak tengok dari bentuk ibrah dia, apa yang kita boleh pelajari daripada apa yang Nabi buat. Okey, maknanya kalau yang ada anak-anak, jaga tauhid dia, sayang ke Allah. Sebab tu kalau kat Bereniban kita akan sebut cinta Allah, cinta Nabi Muhammad SAW, cinta ibu bapa dan cinta syurga. Cara kita nak cinta Allah kena faham Nabi dulu, sebab Nabi yang menyampaikan ilmu Allah itu siapa, Allah tu bagaimana, nak sembah Allah macam mana, nak solat kepada Allah macam mana, solatlah sebagaimana aku solat, Nabi kata kan. Sebab tu Nabi tu is like the manual, macam mana kita nak hidup dan maksimalkan potensi hidup kita dan maksimalkan apa yang Allah dah bagi pada kita. Jadi apa yang berlaku dalam konteks ekonomi yang saya melihat, peristiwa hijrah itu sangat signifikan. Sebab selepas apa yang berlaku apabila perintah hijrah diberi kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi bersama sahabat-sahabat pindah ataupun hijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan apabila Nabi hijrah, apa yang berlaku adalah bersama-sama Nabi ada sahabat-sahabat yang kaya raya ni. Dan mereka meninggalkan kekayaan mereka di Mekah. Semuanya ditinggalkan sebab nak bawa macam mana? Nak pergi hijrah tu bukannya masa tu Islam masih lagi tidak kuat. Islam sangat lemah pada waktu itu. Nak hijrah pun bukan perkara yang okey jom hijrah ramai semua bagi tahu kita jalan, bukan macam kita nak pergi konvoi raya ke, tak ada. Ini pun buat dengan waktu yang gelap dan sebagainya. Sebab apa? Sebab Islam sangat-sangat lemah pada waktu itu sampai Nabi kena berlindung dalam gua dan sebagainya sebab nak ke dalam peristiwa hijrah ini. Dan satu perkara yang sangat signifikan yang berlaku apabila Nabi berhijrah sampai saja di Madinah, perkara pertama yang Nabi buat yang saya rasa sangat signifikan adalah pembinaan masjid. Dan pembinaan masjid ini bukanlah pembinaan masjid yang kita faham hari ini. Bukan masjid yang besar, gah dari segi bangunan, kehebatan seni banner, seni reka, kehebatan dia punya architecture dia, samalah seni banner kan. Bukan masjid yang sebegitu. Masjid yang mana tempat di mana sahabat-sahabat bersama dengan Rasulullah secara harian. Maknanya ada solat kan dia turun berperingkat-peringkat dan sebagainya. Dan bila perintah solat tu maknanya Nabi solat bersama sahabat hari-hari. So maksudnya Nabi ada waktu yang cukup banyak untuk merangka, untuk mengajar, merangka strategi politik, strategi ekonomi dan segalanya berlaku di masjid. Dan perkara kedua yang Nabi lakukan yang pada saya sangat-sangat signifikan, yang kita kena ambil ibrah dia secara mudah lah atau secara literal, iaitu pembinaan pasar Islam. Sebab apabila Nabi sampai ke Madinah, saya tak ada informasi berapa lama tempohnya, tetapi kita tahu yang signifikan Nabi pergi ke pasar. Nabi pergi ke pasar dulu. Tengok pasar, pasar ni dikuasai oleh bangsa Yahudi. Dia balik pada soalan tadi kan, point tadi yang saya sebut, yang maknanya market ataupun pasaran ini adalah pasaran mereka, sistem mereka, undang-undang mereka, peraturan mereka. Dan banyaklah cerita-cerita yang kita boleh kongsikan, yang kita dah dengar biasa pun, yang orang Yahudi dia pegang well, cara dia jual air orang susah dan sebagainya. Itu undang-undang mereka, dia kapitalis, dia ada aset, dia maksimal. Orang tak ada air ke, orang nak mati ke, orang apa, itu peduli lah. Sebab tu dia kata hak dia. Tetapi kalau dalam ekonomi Islam, dia tidak macam tu. Jadi apa yang Nabi buat? Adakah Nabi pergi fight? Nabi pergi fight, Nabi pergi, okey jomlah kita dengan saudara-saudara hebat daripada Mekah yang banyak pengalaman, banyak ilmu. Ni maknanya sifu-sifu bisnes semua dah ada dah masa tu. Masa tu coach-coach bisnes dah sebenarnya dah ada dah. Kehebatan
sahabat-sahabat Nabi ni lebih hebat lagi daripada kita yang belajar apa sangatlah kan. So, tapi adakah Nabi gunakan kekuatan, jom kita lawan dekat pasar Yahudi tu? Kenapa Nabi tak buat macam tu? Nabi tak buat macam tu, tuan-tuan. Kenapa Nabi tak buat macam tu? Sebab apa? Sebab itu tempat mereka, padang mereka, permainan mereka, game mereka, undang-undang mereka. Nabi tak buat macam tu. Nabi buat apa? Nabi tubuhkan pasar Islam. Nabi tubuhkan our version of Malakat Mall lah in a way. Kita buat Malakat Mall tu, idea dia daripada situ lah. Maknanya Nabi buat pasar Islam. Kita buat, Nabi wujudkan pasar yang mana Nabi lah yang menjadi pencipta undang-undang dia. Ni jiran bersih bukan saya tau, rumah sebelah. Jiran dia pula silap. Nabi yang menentukan undang-undang dia berdasarkan kepada apa yang Allah beri pada Nabi. Berdasarkan Al-Quran, sistem ekonomi tanpa riba, pembangunan masyarakat madani. Madani ni ialah ambil perkataan Madinah, tetapi maksud dia yang kita fahami adalah mereka yang berjuang untuk berjaya di dunia demi untuk menggunakan kejayaan dunia itu untuk berjaya di alam akhirat. Dan inilah asas ketamadunan Islam yang asalnya tinggal semua kekayaan di Mekah, bina pasal, buat masjid, buat dia punya perkampungan. Saya panggil Raudah City pun macam tu jugalah. Raudah City sebenarnya Madinah lah. Madinah yang dibangunkan oleh Rasulullah SAW, yang mana semua yang duduk tinggal bersama dengan Nabi itu adalah mereka yang mencintai satu sama lain. Apabila Ansar dan Muhajirin bersatu, kaum Muhajirin dan Ansar bersatu, kalau siapa dengar nasyid tu dah tahu lah kan, pasal cerita hijrah. Mana mereka yang mempunyai fikrah yang sama, kesatuan hati yang sama, tinggal bersama, duduk bersama dan bermuamalat bersama dalam pasar yang sama, menggunakan undang-undang yang sama, peraturan yang sama, sistem ekonomi tanpa riba, yang daripada miskin. Sebab kalau kata ada mungkin kata, oh mungkin orang Islam dah kaya sebab itulah senang je pergi Madinah terus dia membesar. Tuan-puan, pergi pasar Yahudi yang kuasai. Maksudnya ekonomi pada waktu itu, pada waktu Islam lemah, Islam belum kuat lagi, masa itu ekonomi dikuasai oleh bangsa Yahudi. Tetapi Nabi dengan pasar Islam dia yang pertama itu, dengan memperkenalkan sistem ekonomi tanpa riba, riba diharamkan dan sebagainya, maka itulah asas kekuatan kekuatan yang Nabi bina menjadi asas ketamadunan Islam, yang sampai selepas itu terus membesar dan memerintah seluruh dunia hampir hampir 800 tahun lamanya. Dan pada waktu itu kita melihat macam-macam perkembangan dan sebagainya. Tetapi kita nak balik kepada asas, tuan-puan. Kita tak nak sebut yang lepas era Nabi. Saya nak ambil formula Nabi mulakan itu. Itulah peluang yang kita ada di Malakat Mall. Itulah peluang yang kita wujudkan Raudah City. Itulah formula yang kita follow, dan formula ini boleh direplikatkan seluruh dunia, bukan hanya di Malaysia. Yang bagusnya dalam membina sistem ekonomi Islam, kita tidak perlu keluar negara, buat negara baru, nak pergi menang kuasa politik dulu baru nak buat. Tak apa. Orang politik, biarkan orang politik. Sistem ekonomi Islam tidak mengganggu gugat mana-mana sistem politik negara dunia. Sebab dia tak perlu memperkenalkan perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh undang-undang negara atau mana-mana negara. Itu yang bestnya. Sebab kalau dalam gerakan kebangkitan politik, banyaklah gerakan-gerakan Islam, kebanyakannya dia bersifat kepada politik, maksudnya bila dah menang nak tukar tu, tukar ni dan sebagainya. Dan dalam kebangkitan ekonomi dia tak perlu sangat, sebab dia dalam sistem kapitalis dia open je, you nak buat apa you buat lah. Tak ada masalah, you ada modal, you nak buat sendiri, you buat lah. Dia tak adalah dia menghalang you tak boleh buat. Walaupun adalah beberapa kekangan, tetapi kekangan itu boleh diatasi dengan contohlah, macam contoh kita nak buka Malakat Mall. Bila nak buka Malakat Mall, kita perlukan dana, kita perlukan modal dan sebagainya. Kita nak buat solat dekat Malakat Mall, boleh tak boleh? Memang sebenarnya
Kalau kapitalis dia tak kisah. Yang kisah Jabatan Agama. Yang tu contoh nak buat solat Jumaat lah. Kalau solat biasa okey je, dia tak boleh halang pun. Kan, tapi kita pun insya-Allah Jabatan Agama kemungkinan lepas dah faham nanti dia akan bagi kebenaran kemudian selepas era COVID nanti. Tapi tuan-puan, kalau kita tengok kekuatan yang kita ada sekarang, kalau kita ambil dalam konteks Malaysia, kita ada lebih kurang hampir 20 juta umat Islam. Kalau kita ambil seluruh dunia, kita ada lebih kurang 1.8 bilion Muslim population, dan saya yakin, cukup yakin 1.8 bilion ni akan meningkat secara mendadak selepas COVID-19 ni. Sebab apa? Sebab semua kena duduk rumah. So maka ramailah yang akan lahir lepas 2021 ni. Sebab apa? Dia akan menambahkan pula populasi orang Islam insya-Allah. Yang hari ni 24%, dan kalau kita ambil the current value, ni kita pakai market size sekarang USD 8.85 trilion pada tahun 2022. Dan ini maksudnya the buying power of the Muslim is so huge. Cuma sekarang ni siapa yang menguasai kuasa beli orang Islam? Maknanya kita kuasa beli ada. Kalau kita ambil dalam konteks Malaysia, kuasa beli total market size dalam runcit saja 110 bilion. Ini ikut data tahun lepas 2010. 2019 110 bilion, yang mana daripada 110 bilion peratusan pemilikan orang Islam hanyalah di bawah para 8% saja. Sebab apa? Sebab tu yang tadi tu, perniagaan-perniagaan kita kebanyakannya dia ada isu dia. Di isu dia berniaga dekat tempat yang dia boleh berniaga je. Kalau dulu orang berniaga runcit kat mana? Kedai runcit jarang lah. Tapi ada sikit-sikit pasar tani, pasar malam. Sekarang pasal dah moden sikit, pasal dah mudah sedikit, pergi online. Pergi online dah, okey, kita berniaga online je. Kita dah berniaga dah 2 juta, 3 juta, okey lah. Kita dah untung dah 1 juta, 2 juta. Apa nak buat lagi? Alhamdulillah dah. Tuan-puan yang ada tu, kalau kita ambil total amount dia, masih lagi kecil. Market size 110 bilion. We are talking about few million, kita dah okey dah. Sebab apa? Kita tidak melihat dalam konteks ekosistem ataupun kuasa ekonomi yang umum. Jadi kita tengok ibrah daripada Nabi. So apa yang kami cuba mulakan. Jadi ini yang usaha yang saya dah mulakan. Tak semestinya apa yang saya buat ni saja betul. Makna kata mereka-mereka, rakan-rakan usahawan, rakan-rakan perniagaan yang dah buat usaha-usaha lain, dia nak selaraskan, kita nak satukan kekuatan. Okay, tapi apa yang saya, sebab ini presentation nak cerita apa yang kami mulakan dahulu. Okay, yang pertama ataupun langkah pertama, step 1, creating the right education to produce graduates with the strong love to Allah, Nabi Muhammad SAW, dengan Quran dan Sunnah sebagai main guidance. Maka projek-projek yang kami mulakan, Brainy Bunch, Tadika Brainy Bunch, kita buat sekolah rendah, sekolah menengah, dan sampai college. Kalau putih tu maksudnya belum siap, belum mula lagi. Dan ada juga, yelah Brainy Bunch untuk orang kaya je. Kami dah mulakan juga untuk Tadika Rakyat, yang mana memfokus kepada keluarga-keluarga B40. Dan yang kedua, projek kedua yang kami dah mulakan juga adalah hijrah. Panggilan hijrah tadi lah. Tadi education, ingat kan? Rasulullah tadi fasa pertama Makkah adalah education of Tauhid, ataupun pendidikan Tauhid. Yang ini dalam pendidikan Islam kita, pesantren kita, sekolah-sekolah pondok kita dah cukup kuat dari segi asas pendidikan agama. Dan yang kedua, yang mungkin yang banyaknya pendidikan ni banyak orang buat. Brainy Bunch ada, Little Khalif ada, Jenny Saulat ada, Tadika yang bernaung bawah Pertim, Persatuan Tadika Islam Malaysia. Banyak. So yang ni semua Alhamdulillah kita ada. Tetapi yang step kedua ni, yang ni tak ada orang buat. Bukan tak ada orang buat lah kot. Tapi tak banyak lagi lah. Mungkin kalau ada tak banyak lagi. Tapi yang saya tahu tak adalah secara modernnya untuk memanggil ataupun buat satu panggilan hijrah. Saya cukup faham yang fasa pertama penjualan Rauda City itu memfokus kepada rumah yang agak mahal. Tetapi itu bukan pilihan kami, bukan tanah kami. Sebab tu kalau ikut saya nak jual rumah murah dulu. So insyaAllah doakan yang kita boleh tawarkan rumah mampu milik harga 300,000 ke bawah insyaAllah, supaya kita boleh buat panggilan hijrah ini dan kita duduk bersama-sama. Macam mana Nabi tadi dah buat pembangunan tauhid, lepas tu dia berhijrah, duduk bersama dengan mereka yang mempunyai fikrah yang sama, terbuka juga kepada orang bukan Islam. Tetapi apa yang kita nak bawa ialah
untuk menjadi role model modern Muslim living, showcasing Madani community ataupun memperlihatkan kehebatan masyarakat Madani. Bukan nak hebat tu kita rasa kita hebat, tak, supaya orang faham dan jatuh cinta dengan Islam, sebab Islam tu hebat, Islam tu cantik, Islam tu baik, Islam tu menjaga kasih sayang, mencintai. Sebab tu dalam Raudah City, dia punya tagline dia adalah City of Peace and Love. Brainy Bunch Primary sekarang ni ada di Sabijaya lah. Kita ada di our International School Sabijaya. Alright, dan yang ketiga, establish our own marketplace. Remember, Nabi tadi buat pendidikan agama, tauhid. Lepas tu Nabi buat apa? Nabi berhijrah. Hijrah, of course, dalam hijrah tu ada masjid. Sebab tu dalam Raudah City dia ada masjid kita sendiri. Tapi tak panggil masjid, kita panggil Islamic Center. Bukan masjid yang kita nak bina puluh-puluh juta tapi ada 3 saf, 4 saf je. Pasal apa? Bukan salah masjid tu. Masjid tu dibina jauh daripada tempat orang tinggal. Itu masalahnya. So bila orang nak pergi, orang kena naik kereta. Jadi payah. Kita kena ada masjid yang maknanya walking distance saja. Ataupun tempat solat yang walking distance saja. Supaya solat itu dapat ditunaikan seberapa segera. Dengan secara jamaah pada setiap waktu. Ataupun kebanyakan waktu paling kurang. Kan? Jadi insyaAllah kan. So maksudnya kita dah buat step kedua, dan step ketiga adalah establish our own marketplace ataupun pasaran yang dimiliki oleh kita. Bukan tak boleh berniaga dekat pasar Yahudi tu, saya sebut sekarang ni. Kalau berniaga dekat bukan pasar Islam, maknanya tuan-puan berniaga dalam pasar Yahudi lah, dalam konteks apa yang kita faham Nabi tunjukkan tadi. Mungkin ada yang berjaya tetapi terlalu ramai yang gagal. Sebab apa? Sistem, anda berada dalam sistem mereka. Maksudnya mereka akan capitalize every time and any time. Walaupun sama-sama mereka pun dia capitalize juga. Kan? Dia nak kerja slaughter je. Sebab apa? Sebab sistem Islam bukan macam tu. Sistem dia macam tu. Sebab tu kita buat offline. Kita ada Malakat Mall. Projek Malakat Mall ni, tuan-puan semua dah tahu kan? Sebab ni page Malakat Mall, saya yakin orang dah tahu lah pasal Malakat Mall. Malakat Mall ni is not just a mall, is a mall perjuangan. Mall yang memberi satu peluang dan ruang. Perjuangan menyediakan ruang dan peluang kepada usahawan-usahawan kita untuk transform perniagaan mereka jadi perniagaan yang besar, dan gunakan kekuatan kekayaan yang mereka ada tu untuk bantu pekerja mereka mendapat pendapatan yang baik. Bukan pendapatan minimah, pendapatan yang baik. Baik tu nanti disebut. Dan yang kedua adalah untuk pengguna Islam menyatukan kekuatan pembelanjaan mereka. Ini yang penting ni. Kalau tuan-puan sekadar membeli pada syarikat lain ataupun hypermarket lain yang tidak dimiliki oleh orang Islam, tidak ada salah dari segi, bukanlah dosa ke apa, tapi impaknya. Contohlah saya sebut Malakat Mall baru tak sampai sebulan. Baru saya ingat berapa? Hari ni berapa bulan? 3-4 bulan kan? 4 bulan, 17, lebih kurang lah dalam maybe 21 hari lah. 21 hari. Ada sampai. Lebih kurang lah. Lebih kurang 21 hari. Tak sampai sebulan lagi. Tapi walaupun tak sampai berapa hari, apabila PKP diumumkan oleh kerajaan, Malakat Mall terus memulakan bantuan kepada keluarga B40. Bayangkan kalau kita dah lama, banyak lagi lah maksudnya kebajikan yang kita boleh lakukan. Ini yang kita nak. Kita nak lahirkan banyak usahawan-usahawan yang apabila berlaku sesuatu, dia mengambil tanggungjawab. Dia tak tunggu pun. Bukannya dia ambil je. Dia ambil pada kadar yang perlu dan pulangkan balik pada kadar yang diperlukan oleh sama ada masyarakat umum ataupun pekerja mereka sendiri, dan memastikan bahawa riba tidak menjadi menjadi satu amalan dalam sistem mereka. Ini yang kita nak cuba bawa daripada konteks offline B2C, kita panggil business to consumer. Dan online B2C, kita ada juga Hayib.com yang belum lagi dilancar secara official walaupun dah ada, insyaAllah lepas pada ini. Dan online B2B, B2B ni business to business. Untuk bila kami buka Malakat Mall, kita punya cabaran ialah nak dapat pembekalan produk Muslim. Tidak ada satu database, tidak ada satu marketplace yang we can go and buy stuff as a business. Tak ada. Sebab tu kita banner pula platform muslimdc.asia yang kita encourage semua brand owner, tolonglah daftar produk you all kat situ supaya
bila kita nak beli, atau siapa-siapa, bukan kita saja, siapa-siapa nak beli pun secara business to business, dia boleh beli kat muslimbc.asia. Dan selepas tapi tuan-puan kena faham ni, you have to be realistic. Kita kena realist. Kita memang nak support lah Muslim produk dan sebagainya, tetapi kita tahu bahawa ada limitasi, ada limitation ataupun terhadnya pembekalan. Sebab apa? We are just small portion je. Daripada 110 bilion, hanya 8% saja yang mengambil share pasaran dalam perbelanjaan runcit di negara. So maksudnya mana kata majority adalah dikuasai oleh orang bukan Islam, dan lebih 60% adalah syarikat asing. So kalau yang bukan Islam Malaysia, okey gak lagi orang Malaysia. Ini 60% kita bagi perbelanjaan runcit kita dekat Tessa Cohen contohnya. Kita bagi dekat syarikat-syarikat yang pemilikannya adalah syarikat asing, yang sebenarnya bukan kita tak suka syarikat asingnya, okeylah kalau datang buat kereta, saya tak sebutlah kereta terbang tu kan, tapi buat teknologi kan, buat kapal perang ke, kapal terbang ke, ataupun buat benda yang memang nak buat ni, memang kita perlu kepakaran lah, buat apa, electric car ke apa ke, okeylah kita perlukan teknologi. Ini nak jual ayam, jual beras, jual baju, jual je kan. Syarikat-syarikat nak jual barang elektrik pun bukan dia buat TV. Dia tolong jual je. Takkan tolong jual pun kita tak kata nak jual. Ini yang kalau Tok Ki selalu sebut ni, kita sendiri yang teruk ni. Nak jual barang pun kita tak kerti. Contohnya, sebab kenapa kita bagi kat syarikat asing ni, maka mereka tidak membantu kita secara total dalam pembangunan ekonomi negara kita. Dia tak bantu. Dia wujudkan peluang pekerjaan, bayar gaji minima, dan itu saja keuntungan dia bawa balik negara mereka. Kan, yang kita nak adalah dekor buka kilang, yang kita dapat ekspor kepada negara luar. Okeylah, tapi kalau buka kilang sekadar nak supply kat Malaysia je, perkara yang kita boleh belajar dan buat sendiri, ini tidak memberi implikasi baik kepada negara kita dan komuniti kita. Alright. So maksudnya yang ketiga ni penting. Bila kita dah own marketplace, ada masa sedikit, maknanya kita masih terpaksa lagi beli produk bukan Islam dan sebagainya, peringkat pertama. Dan selepas itu kita boleh develop, kita boleh membangunkan supply chain. Saya panggil develop supply chain, farming, raw material kita, manufacturing, distribution, and of course kita punya retailer is the marketplace, insyaAllah. Alright, then step kelima, ini yang usaha yang kita dah buat kan, plan strategik kami. Establish payment gateway pun kita dah ada. We have our own Raudah Pay, dan insyaAllah soon kita akan launch kita punya Raudah Dinar. Dan yang keenam adalah establish no riba investment fund. Dalam sistem ekonomi Islam, dia tidak ada peminjam untuk berniaga. Sepatutnya lah yang kita cuba buat ni. Sebab tu kita ada dua platform. Platform utama yang dah launch adalah Kopim. Raudah Capital ni merupakan satu syarikat yang kami take over di Labuan, yang mana boleh menerima dana daripada negara-negara luar, tapi itu belum dapat kelulusan, tak sempat dapat kelulusan, dah COVID, dah PKP, so belum apa-apa lagi. Tapi sekarang ni Kopim merupakan kita punya mothership. Saya sebut cerita peranan Kopim ni. Kopim ni adalah satu mothership yang berusaha untuk menjadi koperasi yang dimiliki semua. Anda semua memiliki Kopim ini yang berusaha untuk menjadikan pengguna. Siapa pengguna Islam? Anda semualah yang mendengar saya punya presentation ni, menjadi pemilik ekonomi itu sendiri. Jadi masukkan dana pelaburan anda dalam Kopim, beli share, dan insyaAllah kita gunakan dana itu untuk pembangunan projek-projek strategik. Bukan saja, ada orang kata, coach, you buat semua untuk untuk you je, you yang berdapat manfaat. Tuan-puan, saya mulakan dahulu. Kalau saya tak mula, mana ada modal? Nak tunggu koperasi dapat duit dulu baru berniaga, memang tak jadilah. Sebab tu Malacca Mall buat masa ni kita tak menggunakan dana koperasi lagi, pasal koperasi tak cukup fund lagi. Nak buka mall tu perlukan puluhan juta. Sebab itu yang kita nak pastikan bahawa
tuan-puan semua main peranan. Jangan daftar saja. Daftar dah. Lepas tu tolong promote. Paling kurang seorang, kalau satu ahli dapatkan paling kurang 10. Tapi kalau boleh lah dalam tempoh PKP, janganlah buat 10. Buatlah 100. Kita perlukan 1 juta ahli. Okay, insyaAllah nanti saya cerita lagi pasal Kopim. Okay, yang ketujuh, establish ethical stock exchange ataupun halal stock exchange. Ini basically saya boleh jelaskan pada masa akan datang sebab projek ni projek besar. Establish halal ethical entertainment platform. Buat masa ni Afflick.tv kita dalam proses rebranding. Belum dilancarkan platform, dah ready 4 tahun yang lalu, yang menawarkan online, not just entertainment, dia ada news juga tapi mainly entertainment, yang menepati syarat. Tapi saya nak sebut halal syariah compliant ni dia masih dia sangat subjektif. Subjektif tu ikut siapa yang interpret kan. Tapi kita ambil standard TV Hijrah lah. Maknanya standard filtration TV Hijrah. Kalau TV Hijrah punya filtration okey, maksudnya kita okey lah tu. Dan yang ke-9, establish Digital Islamic Bank. Ini pun dalam proses. Establish Muslim Social Network, kita panggil adab.page. Ini pun kita dalam proses development. Ini antara projek-projek yang kami dah mulakan. Kan? Sekejap. Alright. Okay, so Malakat Mall, tuan-puan dah tahulah pasal kita kat page Malakat Mall kan. Okay, betul. Kalau belum share lagi, tolong share. Share ramai-ramai. Ada 100 orang, kalau 100 orang share, insyaAllah video ni boleh reach lebih ramai lagi, dan supaya orang dapat tahulah apa yang Malakat Mall ni buat. Ada orang kata, ni dia semua nak jual dia guna nama Islam je sebagainya. Okay, tuan-puan, antara projek utama kita dalam Malakat Mall ni adalah untuk membina satu plan ekonomi yang mana kita boleh menawarkan pendapatan minima 5,000 sebulan. Bukan sekarang, dalam patutnya asalnya 3-10 tahun. Tapi lepas COVID-19 ni punya isu, kita terpaksa lakukan ni dalam tempoh kurang daripada 3 tahun, insyaAllah. Saya cukup yakin kalau tuan-puan semua bantu kita dapatkan 1 juta ahli yang memahami. Kalau dia jadi ahli tapi dia tak faham apa benda ni, tak apalah, aku ikut je lah, aku daftar je. Dia tak ada kekuatan. Tapi kalau dia memahami, maka mereka akan berbelanja di Malakat Mall. Kita nak gunakan kekuatan kita sebagai pengguna ataupun pembeli, supaya dia beli, dia belanja, dia dapat balik pulangan, dan perniagaan yang dapat pembelian tu gunakan keuntungan tu untuk bina kekuatan. Itu cara dia. So apa yang ada dekat Malakat Mall, pada siapa yang tak pernah pergi lagi lah, kita ada macam-macam kedai. Tuan-puan, bila kita nak buka mall, nama dia mall, dia bukannya kedai runcit saja, bukan kedai hypermarket saja. Maknanya saya terpaksa membina beberapa perniagaan ataupun brand yang ada dekat mall lain. Ada kedai kasut, ada kedai baju, ada kedai bag, ada kedai DIY, ada kedai barang-barang fashion dan sebagainya. Saya terpaksa. Tapi di peringkat awal, bila kita nak buat Malakat Mall ni, kita dah lancarkan about 3 bulan, 4 bulan sebelum pembukaan, mengajak brand-brand owner Muslim. Banyak dah sebenarnya kat Malaysia yang ada, tapi mereka tak mau main. Mereka kata Malakat Mall tempat, gym bertendang, tak ada siapa nak main, tak ada orang nak datang dan sebagainya. Tapi tak apalah, saya tak boleh nak salahkan mereka sebab mungkin mereka tak nampak lagi kan. Seeing is believing. Kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi saya terpaksalah bangunkan secara sendiri dengan tim-tim saya. Lebih kurang 20 brand yang kita dah bangunkan, yang kita dah dalam proses nak set up sekali PKP. So ada yang dah siap, ada belum siap bagilah. Ni antara. Okay. Bagaimana, apa business model Malakat Mall ni? Alright. Langkah pertama adalah untuk dapatkan paling kurang 15,000. 15,000 keluarga. Okay, kita Malakat Mall berada di Cyberjaya. Tapi untuk peringkat yang pertama ni, saya tak nak panggil orang duduk Cyberjaya, saya nak panggil orang Klang Valley. Klang Valley maksudnya siapa ni kalau belanja, kalau boleh, seboleh-bolehnya, belanjalah dekat Malakat Mall. Bukan apa, ini adalah sumbangan anda dalam perjuangan ini. Jadi ahli Kopim, lepas tu belanja kat Malakat Mall. Sebab apa? Ini yang kita nak cuba capai. Kita nak dapatkan belanja purata untuk satu keluarga lebih kurang 20,000 setahun ataupun RM1,667 sebulan. Ni purata lah, ada yang lebih. Dia kata, coach saya belanja tak sampai dah banyak tu, saya belanja dalam RM500 je sebulan. Okey lah, tak kisahlah. Tapi secara purata ada yang belanja lebih, ada belanja kurang kan. So kalau 20,000 kali 15,000 dapatlah 300 juta total jualan dalam mall tu. Dalam mall tu maksudnya you beli kat kedai A, kedai B, kedai C dan sebagainya. Dan langkah kedua
Lepas sebab yang pertama ni kena berjaya dulu. Sebab kalau dia tak berjaya yang pertama, maka tidak ada yang kedua. Kan? Maksudnya kalau malaikat maut yang pertama tak berjaya, maka siapa nak buat lagi dah? Yang ni kita punya, we cannot fail. Tetapi Allahu Akbar, subhanallah. Saya cukup orang kata apa, sangat-sangat bersyukur kepada Allah SWT, sebab ini yang Allah selalu sebut kan, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kita rancang, Allah ada perancangan dia. 4 hari pertama sebelum PKP, Perintah Kawalan Pergerakan diadakan, 4 hari yang pertama, malaikat maut mencatat lebih 24,000 visitors ataupun pengunjung yang datang seluruh negara, daripada Kelantan, daripada Johor, daripada Perlis, daripada Kedah, daripada Penang mai, daripada Perak mai satu bas. Pasal apa? Pasal mereka sudah mengetahui tentang perjuangan malaikat maut. Mereka nak melihat sendiri bagaimana rupa malaikat maut ni, dan mereka nak nyatakan sokongan mereka. Ada yang datang sebelum buka lagi pun, tengah renovate, tak apa kami nak mai juga. Inilah maksudnya, kalau dari segi orang yang jauh boleh datang, orang yang dekat kalau tak mai ke, pasal apa tak mai lagi. Kan, contohnya pasal apa tak beli lagi. Dan memang kita ada kelemahan lah, tuan-puan kena faham. Bila kita buka mall ni, kami tak ada duit banyak sangat. Tak adalah duit, kita adalah duit sikit kan, tapi kita belanja duit tu secara nak buat, bukan buka mall. Orang buka mall, orang lain buka kedai. Kita lah buka mall, kita buka kedai dulu. Sebab kalau kita tak buka dulu, orang tak mai. So it's a chicken and egg. So we have to do the chicken and we have to provide the egg. Lebih kurang macam itulah. Selepas langkah pertama berjaya, maksudnya insya-Allah selepas PKP ni dibuka, kita mohon dalam tempoh PKP pun, kalau anda duduk dalam kawasan yang berdekatan, kita ada saya mohon maaf lah pada sahabat-sahabat yang bantu dah nak order online, nak support sekali tak dapat deliver, barang sampai lambat dan sebagainya. Kita masih lagi tak sampai sebulan ni tuan-puan. Tak sampai sebulan kena 1,024,000, which is alhamdulillah. Sistem kita first 2 hari tu kelang kabut, hari ketiga dah cantik, sekarang dah cantik dah offline. Online pula, tiba-tiba PKP, online meletup, kita pula tak boleh handle, dan sekarang ni kita tengah reset balik sistem online kita. InsyaAllah dalam sehari 2 ni dah okey. Dan bagi kita masa sebab kita memulakan sesuatu yang tidak pernah dimulakan oleh sesiapa sebelum ni. Sebelum ni orang buat perniagaan, ada je mall Islam, bukan tak ada. Tapi itu adalah perniagaan persendirian forever. Kan, dia bukannya membina satu perniagaan untuk dikongsi bersama, tak ada. Itu perniagaan mereka sendiri, which is not wrong, it is okay lah, itu perniagaan mereka. Tetapi malaikat maut diwujudkan bukan untuk memperkayakan Coach Fazil dan kumpulan Beriniban, tak. Kami membina satu platform untuk kita bina kekuatan menggunakan kuasa pembelian, tuan-puan, dan kita pulangkan balik. Tuan-puan kalau belanja di Malaikat Mall sebagai pelanggan berdaftar, tuan-puan terus dapat right ataupun hak untuk memiliki 10% hak dividen Malaikat Mall. Macam mana tu? Apa maksudnya? Maksudnya bila Malaikat Mall dah untung, katalah dia kawan syarikat Sdn Bhd, bila dia nak bagi kalau owner dia nak ambil untung daripada syarikat Sdn Bhd, dia kena declare dividen, kena issue dividen. Macam ni lah, kita ASB announce dividen dan sebagainya. So kalau dalam Malaikat Mall dividen 10% tu kita bagi terus kepada pelanggan yang berdaftar. Maknanya kalau tuan-puan belanja dah dapat dah 10%. Pada masa yang sama, tuan-puan juga jadi ahli Kopim yang melabur dalam Malaikat Mall. Kopim insya-Allah bila dana dah cukup, dia akan mengambil, saya akan serahkan peratusan dividen kepada hak perniagaan kepada Kopim, Koperasi Pembangunan Pengguna Islam Malaysia, supaya tuan-puan jadi ahli yang melabur dalam Kopim, dapat pula pulangan daripada Kopim, dapat dua. Jadi pelanggan dapat, jadi ahli Kopim dapat lagi dividen sebagai pelabur ataupun pemilik saham Koperasi Pembangunan Pengguna Islam Malaysia. Dan yang langkah kedua, okey, selepas yang pertama tu insya-Allah berjaya, langkah kedua ialah untuk replicate ataupun replikasikan Malaikat Mall daripada 1 ke 100 Malaikat Mall seluruh negara, dan sasaran kita adalah minima 30 bilion. Ini tempoh peringkat awal ni, peringkat masa perancangan kita target 10 tahun. Tapi apa berlaku sekarang ni, saya dah rasa kita terpaksa bercepatkan sebab we don't have time. Banyak sangat perniagaan terkesan dalam PKP ni yang bila keluar pada PKP ni, kalau kita masih lagi berniaga cara biasa, maka kebanyakan perniagaan mungkin bukan 90%, mungkin 99% gagal.
Sebab itu Malacca Mall mempunyai satu plan perniagaan yang mana kalau macam tuan-puan usahawan nak buka kedai, tuan-puan tak perlu bayar rental ataupun sewa yang fix. Sewa kita kenakan berdasarkan peratusan jualan ataupun your sales. Yang mana kalau ada sales tinggi, dia ni bayar higher rental. Of course, siapa yang nak bayar sewa fix, dia mampu, tak ada masalah. Okay, langkah ketiga, dalam langkah kedua. Tapi langkah ketiga ni bukannya 1, 2, 3. Dia berterusan. Kita dah bina satu center kita panggil STC, SME Transformation Center di Malacca Mall yang bertujuan membimbing paling minima 100,000 usahawan melalui Malacca Mall supply chain, pembekalan supply chain itu untuk membekalkan produk mereka kepada 100 Malacca Mall di seluruh negara. Produk ni ada banyak level, ada daripada distributornya, daripada retailnya, daripada manufacturersnya, daripada raw materialnya, dia ada banyak. Kan? Jadi insyaAllah. Alright. So ni antara brand-brand ataupun jenama-jenama yang kita dah bangunkan. Saya mengharapkan brand-brand lain tu sekarang ni lah waktu untuk masuk ke Malacca Mall dan mohon. Tak payah tunggu PKP. Sekarang pun boleh memohon. Dan memohon ni bukannya kita nak evaluate dan nak pastikan your standards yang you bawa masuk tu sesuai dengan the mall. Kalau tak sesuai, kita bagi advice apa yang you boleh improvekan. Ni antara kedai-kedai yang berada ni. Sebab ni saya punya presentation sebelum siap. So kalau tengok yang dah siap, saya rasa sama je. Hampir 90% lah kan. Kita ada, yang ni semua dah siap. Okay. Yang ni kita tahu kan tentang fakta negara Islam kan. Kita tadi saya dah sebut dah. Tapi kalau kita tengok daripada ekonomi Malaysia kan, 94% penduduk Malaysia kalau dia tak ada income 6 bulan dia tak boleh hidup. Jadi tak boleh teruskan kehidupan. 70% tidak ada juga simpanan even 1,000. Dan kalau bawah 3,000 ni dah consider miskin bandar. Sebenarnya kalau tanya saya, bawah 10,000 sebenarnya consider miskin sebenarnya. Pendapatan bawah 10,000 tu cukup-cukup hidup je. Tapi ialah ini yang kita cuba bawa dalam ekonomi Islam yang baru ni, dalam konteks valuation currency yang ada pada hari ni. Target kita adalah 10,000 income bulanan, iaitu 5,000 gaji minima, 5,000 pendapatan daripada dividen koperasi ataupun Kopim, insyaAllah. So ini antara apa yang kita tengok. Kalau kita tengok dalam segi monopoli brand-brand pemakanan seluruh dunia, saya bila tengok kat Rauda Grocer contoh dalam Malacca Mall tu, tengok macam produk-produk Coco Crunch dan sebagainya, benda tu bukanlah rocket science. Kita dah ada teknologi macam-macam dah kat Malaysia ni yang belajar dalam food tech lah, kita punya orang kata culinary punya hebat-hebat. Takkan tak boleh buat dah benda ni. Benda ni bukan benda senang je. Tak ada, saya senang tu bukanlah sesenang masak nasi goreng kan. Tapi maksudnya mesti ada orang boleh buat. Cuma bila nak buat, nak jual kat mana? Yang tu yang kita kena own the market. So tuan-puan ada, kita bantu, kita tolong jualkan, dan apa yang kita akan buat setiap bulan, kita akan pilih dalam 10 jenama untuk kita bangunkan, kita highlightkan dalam market kita, dalam mall kita secara percuma. Sebab you all tak ada kekuatan. Siapa yang dia kaya tu buat sumbangan boleh lah sumbangan, tapi apa pun kita nak bangunkan our equivalent brand dengan diorang ni semua. Kita kena bangunkan. Paling kurang kalau tidak seluruh dunia, paling kurang market kita sendiri. Paling kurang lah insyaAllah. Alright, dan okay, dalam komponen ada juga yang dalam perbincangan kita dengan pembela, dengan PPIM sebagainya, kita cukup memahami bahawa takkan kita buka Malacca Mall saja, sebab tak semua orang boleh pergi ke mall setiap hari kan, sebab kita ada kawasan-kawasan perumahan yang kecil dan sebagainya, ataupun kampung-kampung, ataupun kawasan-kawasan yang terpencil tidak ada mall kat situ, tak sesuai pun nak buat mall. Jadi kita nak wujudkan Rauda Grocer. So paling kurang 1,000 cawangan. So kita ambil calculation dia very simple kan. Sekarang pembeli beli dengan peruncit beli dengan pengedar beli dengan pengeluar jadi petani, jadi petani pula. Pengeluar beli dengan petani sebagainya. Ini kalau untuk makanan asas. Kita tahu dekat negara kita hampir 50 bilion import bahan makanan asas yang kita terpaksa beli daripada negara. Mungkin kita tak boleh buat semua. Contoh nak buat lembu tu susah sikit lah. Tapi ayam takkan kita tak boleh buat, telur takkan kita tak boleh buat, beras takkan kita tak boleh buat, tanah kita banyak lagi. Dan sumber ekonomi kita cukup
boleh lagi, mungkin kita boleh kurangkan kepada daripada 50 bilion kurangkan kepada 20 bilion ke atau 10 bilion je yang kita import. Yang lain ni kita boleh produce. Ada peluang untuk kita bina kekuatan kita. Dan kalau kita ada market kita sendiri, dan kita boleh kembangkan ataupun kuasai rantaian pembekalan. Ini penting. Tuan-puan sebagai pengguna paling kurang kat sini. Paling kurang kat sini belanja paling kurang, ini grocery spending, belanja-belanja runcit, average ataupun purata dia RM500 sebulan. Beli diapers, beli gula, beli tepung, beli all the lah, buah-buah adanya. So kalau untuk satu roda grocer target kita adalah minimum RM1,000. Kalau tadi Malacca Mall RM15,000. Tapi kalau roda grocer yang kecil-kecil, kita buka 1,000 keluarga, tapi taklah kecil sangat. 1,000 keluarga ni is 500,000 punya stock value sebulan. So besar dah juga kan. Dan kali 12 bulan 6 juta. Yang ini pemilikan di peringkat peruncit ni, yang ni kita buka pada usahawan. Siapa nak memiliki rauda grocer, tuan-puan boleh. Sekarang saya tengah bangunkan dia punya pilot, insyaAllah. Sebab ada yang dah minta dengan saya, sabar dulu. Saya tengah buat pilot untuk, kita dah buat pilot kita version 5 tahun dulu kita dah ada dekat Bangi, tapi saya tengah upgrade sikit untuk selepas PKP ni kita nampak ada beberapa penambahbaikan yang kita boleh buat. Baik, dia bukannya, saya nak komen ni, mari bangkit selepas COVID jika berlaku reset ekonomi. Ini bukan jika berlaku, ia telah berlaku. Reset ekonomi sedang berlaku. Sama ada kita nak install dengan sistem kita atau kita nak suruh orang buatkan untuk kita. Yang mana dia akan install sistem lain pula. Sistem dia lah tapi version lain, version upgrade dia. Version ekonomi kapitalis tapi version mereka. Reset ekonomi sudah berlaku tuan-tuan. Seluruh dunia ni, bukan hanya di Malaysia je, di seluruh dunia. Sekiranya kita buat keputusan, yang best ni kita punya keputusan ni tidak melibatkan mana-mana agensi kerajaan. Kita boleh buat sendiri je. Kita buat keputusan dengan cara, ubah cara pemilihan kita. Niat kita ubah, tindakan kita ubah. Satukan kewangan yang kita ada sedikit, satukan perbelanjaan yang kita ada. Dua benda tu je. Tak susah mana pun. So, kalau kita ambil kedai runcit saja tuan-puan, 1,000 cawangan, ada 6 juta per cawangan, that is 6 billion annual revenue daripada grocery saja tuan-puan. Katalah anggaran margin 10%, ada 600 juta, katalah 50% kos operasi, 50% ada keuntungan yang kita boleh guna untuk save the ummah. Save the world ni dalam konteks kita save ummah dulu. InsyaAllah. So, kami nak fokus jadi pengedar je. Yang peruncit ni kita nak bagi pada peluang usahawan insyaAllah. Alright. Okey, ni antara kedai-kedai yang berada di Malacca Mall. Siapa yang dah pergi Malacca Mall boleh tengok lah. Tapi lepas PKP dibuka, ni konsep-konsep dia lah. Ni saya tunjukkan, maknanya bila kita buat brand-brand ni, kita buat brand ni buat betul-betul lah. Bukanlah kita buat sambil-sambil lewa je. Kita ada 2358 ni kedai macam Miniso, Subiso tu punya model. Dan kita ada macam-macam lah brand. Saya just go through je. Conteng, kedai stationery kita sendiri yang kita bangunkan. Okay, saya bangunkan ni peringkat pertama. Maknanya layer pertama adalah Malacca Mall yang pertama. Sama ada pemilik dia, sole distributor ataupun brand owner. Dan yang kedua, ketiga sampai yang 100 tu haruslah dimiliki oleh usahawan-usahawan yang lain. So maknanya kita membina jenama ni untuk dimiliki bersama, bukannya dimiliki oleh seorang tu, dia ada 100 cawangan, semua dia punya. Bukan macam Brainy Bunch lah, Brainy Bunch ni sekarang saya punya, tapi ada juga lah saya bagi rights kepada beberapa usahawan, tetapi bukan Brainy Bunch punya model. Ini Malacca Mall bukan. Malacca Mall dia menggunakan model koperasi menjadi pelabur utama. Dan juga dengan komposisi usahawan. So maknanya usahawan jadi tak perlulah keluar cari duit, nak pinjam sana pinjam sini, tak perlu. Dia cuma perlu ada keinginan dan betul-betul daya usaha yang betul-betul jitu untuk jadi kita punya usahawan dalam sistem ekonomi yang kita cuba bangunkan insyaAllah. Right, so ni kedai-kedai runcit, ni adalah kita punya, yang ni pun dibangunkan oleh tim-tim usahawan kami. Himawari, ni kedai bag dan macam-macam. Okay, saya just go through sedikit. Kita ada DIY Melaya, kedai hardware kita sendiri yang juga menawarkan, nanti kena tengok bila kita replicate Malacca Mall ni akan ada DIY Melaya. Maknanya semua brand yang kita bangunkan ni akan berada di semua Malacca Mall
100 insya-Allah di seluruh negara. Kan? Kita ambil tagline dia better than low price sebab low price ni is not a good economy. Ada orang kata barang murah tu bagus. Tak, barang murah, kalau barang murah itulah dia punya matlamat utama, maka dia akan cari seboleh-bolehnya bagi barang yang hanya murah. Kita tak nak sekadar murah, kita kata better than low price. Maksudnya harga tu yes, munasabah, affordable, tetapi better in the sense of dalam konteks yang berkualiti. Kualiti yang lebih baik lah. We don't want junk. Dia tak nak barang-barang yang pakai sekali dua kali dah tak bagus kan. So ni konsep dia. Yang ni pun dah siap dah alhamdulillah. Dan affordable pricing, dia ada banyak selection, dan dia ada banyak experience lah, customer experience dan sebagainya. So saya go through sikit. Okay, ni TGM, ni kedai fashion lelaki kan. Ni kita bawa brand daripada China, kita jadi sole distributor for Malaysia dan Indonesia kan. Dan macam-macam lah baju kasut. Kasut tak banyak, baju seluar, dan dia kita ada kedai kasut, shoes. Memang kasut dia best. Saya sekarang pakai kasut dia je. Tak ada kasut lain lah sebab ringan kan. Dan macam-macam lah variety produk dan sebagainya. So nak kata yang kita adalah all this, ni semua dah ada dah di Malakam, kita dah siap. Ni belum siap lagi, kita punya kedai buku. Konsep dia lain sedikit, yang mana kita offer subscription package kan. Dan saya nak tunjuk yang maknanya kita bangunkan ni, nak buat ekosistem ekonomi baru ni. Asas ekonomi kita adalah retail ataupun B2C, yang tu asas yang pasal Islam yang Nabi bina. Nabi bina tu asas dia adalah runcit B2C. Dia tak buat B2B terus, dia buat B2C dulu kan. Ni kedai basuh kita dan sebagainya. Okay, alright. Kedai boba pun kita dah ada, Tiamo. Ni pun dah siap alhamdulillah. Tuan-puan boleh datang dan rasai sendiri. Kalau duduk sampai Jaya, Putrajaya, boleh order lah insyaAllah. Alright. Kedai sports sendiri, Tahan Sports, yang ni pun dah siap juga alhamdulillah. InsyaAllah nanti lepas PKP boleh datang melawat lah kan. Alright, so apa yang anda perlu lakukan? Bertindak sekarang tuan-puan, jangan tunggu lama-lama, sekarang. Kalau belum daftar lagi, tolong daftar. Yang pertama sekali spend kan. BMF di MM. Of course, kalau tak ada, tak boleh sampai ke MM, pergilah ke Muslim supplier yang baik kan, yang selalu bantu masyarakat sebagainya, beli belanja kat diorang kan, spend, guna kuasa belian kita kan. Jadi yang kedua Unite. Unite ni jadi ahli Kopim. kopim.com.my/daftar, ataupun boleh klik link kawan-kawan kita tadi, ada post dia punya pendaftaran tu, semua sama juga. Sebab tuan-puan bila daftar jadi ahli dapat link masing-masing, yang kalau ada kawan-kawan kita daftar guna link tu, dapatlah RM10 commission sedikit. And so Unite through Kopim. Gunakan duit moratorium yang janganlah guna semua. Ambillah 1 bulan paling kurang. Kalau ada lebih, masuklah lebih. Ada yang masuk RM50,000, ada yang masuk RM100,000. Tak ada masalah. So tuan-puan boleh guna Unite kekuatan kita dengan gunakan tunai yang kita ada tu sedikit untuk bantu own share Kopim, koperasi. Dan paling kurang setiap bulanan fundkan dana koperasi tu dengan minimum RM100. Tapi kalau boleh tempoh 12 bulan ni, siapa yang ada cash lebih sikit dapat keluar duit EPF tu, ambil RM500 masuk kat Kopim pun okey juga. Okey sebab apa? Sebab sekiranya anda menggunakan kuasa yang anda ada ni, anda sebenarnya pemilik perniagaan-perniagaan yang kita tengah bangunkan, yang kalaulah Brainy Bunch dulu kita buat dengan modal RM150,000, 10 tahun dapat valuation more than 200 million, more than 1,000 ton, lebih 1,000 kali, maka koperasi ataupun Kopim ini yang melabur dalam ataupun membuat perniagaan dalam Malacca Mall yang lebih besar daripada Brainy Bunch. Maknanya valuation dia akan jadi lebih besar. Dia seolah-olah tuan-puan sekarang beli share Google masa Google sebelum IPO. Masa Facebook ataupun masa Apple sebelum IPO. So tuan-puan dapat peluang tu. Sekarang ni lah. Fund sekarang insya-Allah. Alright. Dan insya-Allah bila Rauda City dah jadi affordable, kita ada yang projek yang affordable datang. Tapi siapa yang dah afford, come now. Jadilah kita punya jiran-jiran insya-Allah.
participate dan support Malaikat Maut, insya-Allah. So jadi kami memerlukan bantuan anda, jangan lupa. Dan siapa yang nak menghubungi saya, jangan telefon saya tak jawab telefon sebab nombor saya ada satu Malaysia boleh dapat nombor saya, tapi WhatsApp saya, insya-Allah saya boleh menjawab di WhatsApp ataupun follow saya di Facebook dan Instagram. Tapi saya selalunya aktif di Facebook lah. Saya bukan budak Instagram, saya budak Facebook. Jadi ataupun nombor bawah tu adalah saya punya grup COO yang juga merupakan saya punya PA. So kalau nak jumpa ke apa ke, nak bagi proposal, bagi kat dia. Nanti dia akan uruskan dengan saya, insya-Allah. Semoga Allah SWT bagi kefahaman, bagi kekuatan hati untuk kita bertindak, dan semoga penjelasan sedikit yang saya ada ni agak masa panjang sedikit, tapi semoga semua dapat memahami. Sebab sebab tu boleh buat presentation panjang ni. Semoga, dan tolong sebarluaskan video ini kepada rakan-rakan yang lain supaya mereka memahami peranan, tanggungjawab mereka semua, anda-anda semua dalam mengambil ibrah COVID-19 ini sebagai satu peluang untuk kita mengambil tindakan secara aktif ataupun terlibat secara aktif dalam pembangunan semula membina ekosistem ekonomi Islam, insya-Allah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Macam mana nak tutup ni? Stop.